KPM. Alamak, waktu-waktu ni lah diorang datang. Okey. Kita masak keropok leko hari ni. Tuang minyak sikit. Okey, panas. Okey, panas. Okay, asyik baik ada keropok leko. Kejap ya. Saya masak dulu. Okey. Mak, kejap mak. Suruh dia orang tunggu. Kejap ya. Hai. Macam inilah jadi anak lelaki seorang. Okey. Dah siap keropok leko. Mak, keropok leko dah siap. Okey, Alung bawa ke depan ya. Okey, tutup api. Okey dah. Mak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini anda bersama saya Musil Nazir dalam Mahir Didik TV KPM. Baiklah murid-murid yang sedang menonton maupun cikgu-cikgu yang sedang menonton, saya doakan semuanya dalam keadaan yang sihat dan bersemangat. Baiklah, hari ini sebelum kita mula, suka untuk saya ingatkan kepada anda di rumah, sentiasalah patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Contohnya, pakai pelitup muka dengan kemas, tutup hidung dan mulut dengan rapi, jaga jarak kita dengan orang sekeliling kita sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ini, nampak ni, sentiasa pakai gel sanitasi tangan, sentiasa. Baiklah, hari ini bersama saya, cikgu yang diterbangkan jauh dari Ganu kita. Itu dia, Cikgu Rosnizan bin Muhammad. Apa khabar cikgu? Khabar baik. Sihat, alhamdulillah. Ya cikgu? Ya, saya. Okey cikgu, sebelum kita mulalah cikgu, mungkin cikgu boleh perkenalkan dulu diri cikgu kepada murid-murid di rumah. Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Ya cikgu. Saya Rosnizan bin Muhammad dari SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Okey, cikgu dah berapa lama pengalaman mengajar cikgu? Setakat tahun ni lah, 18 tahun. 18 tahun ya. Wow, lama cikgu. Mungkin ada murid cikgu yang dah kahwin cikgu. Dah beranak pinak pun. Dah beranak pinak. Okeylah cikgu. Sebelum kita mula, elok sekiranya tadi saya dah membebel tentang penjaga SOP. Jadi silakan cikgu. Cikgu pakai gel sanitasi tangan dahulu. Okey, masing-masing. Okey, kemudian giliran saya pula. Okey cikgu, sambil-sambil kita sanitasi tangan kita, mungkin cikgu boleh kongsikan tentang apakah objektif pelajaran kita hari ini dan juga hasil pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, masih. Objektif kita hari ini adalah kita nak belajar tentang muatan haba tentu, di mana kita nak relatekan muatan haba tentu tersebut dengan aplikasi harian ataupun fenomena alam, dan juga kita nak dari segi haba yang diserap tu, kita nak pilih peralatan. Contoh yang first tadi musim tengah menggoreng. Okey, so kuali tu memain peranan untuk masakan kita sama ada cepat ataupun lambat. Kalau tersilap pilih kuali, maka lambatlah. Itulah kaitannya gimmick yang saya buat tadi. Betul, Mosing. Penggunaan kuali ni penting. Penting kuali penting. Sebab haba yang diserap tu akan pergi kepada makanan dan dia akan tentukan makanan tu cepat atau lambat je. Okey, patutlah tadi saya masak dengan cepat. Mungkin ada faktor yang mungkin membantu haba untuk memanaskan kuali ni dengan cepat. Nanti kita cerita lebih sikit lah. Berkait dengan tajuk berkenaan lah. Okey, itu yang saya tak sabar sebenarnya cikgu. Okey cikgu, hasil pembelajarannya pula macam mana? Hasil pelajaran yang keduanya nanti kita tengok dari segi pengiraan dia. Okey, kita akan buat eksperimen, beberapa eksperimen menentukan muatan haba tentu dua bahan yang berbezalah. Okey. Dan juga daripada pengiraan tu kita boleh tentukan satu objek tu muatan haba tentu dia nilai dia tinggi ataupun rendah bergantung kepada peningkatan suhu. Peningkatan suhu. Dan juga aplikasi harian.
Contohnya dari segi peralatan memasak, dari segi persekitaran kita di mana kita namakan bayu laut, bayu darat. Bayu laut, bayu darat. Berkait juga ya, cikgu? Ya, betul. Berkait juga dengan muatan itu. Yang tu nanti kita terangkan secara detail lah lepas ni. Baiklah, saya di sini pun tak sabar dan saya pasti murid-murid dekat rumah pun tak sabar juga. Sebab apa? Tengoklah di hadapan saya ni banyak orang kata apa, bahan-bahan ataupun kelengkapan untuk kita lakukan eksperimen untuk hari ini. Ada berapa eksperimen, cikgu, agak-agaknya? Kita buat satu eksperimen yang ringkas dan satu lagi eksperimen yang detail sikit lah. So kita ada 2 eksperimen. Okey, itu dia. Saya pun tak sabar. Tentunya murid-murid kat rumah pun tak sabar. Tapi kita berehat seketika, kembali selepas ini. Mahir Didik TV KPM. KPM. Baiklah, kita bertemu kembali dalam Mahir Didik TV KPM dan hari ini kita belajar mata pelajaran menengah atas, kemahiran saintifik, saiz tambahan, muatan haba tentu dan aplikasinya. Betul, cikgu? Ya, betul. Okey, cikgu. Saya dah nampak ada alatan-alatan dekat atas meja ni, cikgu. Apa yang akan kita lakukan ni, cikgu? Okey, nanti kita akan buat eksperimen untuk menentukan peningkatan suhu bahan mana lebih cepat. Okey, tapi sebelum tu, Mohsin, saya akan explain sikitlah berkait dengan tajuk kita hari ini, boleh? Iaitu muatan haba tentu, di mana kita ada sedikit penerangan di sanalah. Okey, yang pertama tu dia punya kita punya objektif hari ini, satunya adalah berkomunikasi tentang muatan haba tentu, iaitu dia punya maksud bagi muatan haba tentu. Okey, muatan haba tentu tu yang tu dikatakan kuantiti haba yang diserap yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram bahan. 1 kilogram bahan? Sebanyak 1 darjah Celsius. So tadi contoh macam keropok tadi, kalau kita kira 1 kilogram keropok dan peningkatan suhu dia tu 1 darjah Celsius, maka kita boleh tahulah dia punya muatan betul-betul. Tapi yang tadi kita fokus kepada kuali, bukannya makanan berkenaan lah. Sebabnya kalau kuali ada muatan haba tentu, maka nilainya, contoh saya bagi yang di bawah tu, dia punya tu adalah dia punya muatan haba tentu bagi air lah, iaitu 4,200. Okey, tapi sebelum saya explain kepada muatan haba tentu ni, dia punya formulanya, dia punya C tu adalah muatan haba tentu. Itu simbol untuk muatan haba tentu. Dia punya C dia tu, bahasa Inggeris dia dipanggil capacity. Muatan haba tentu. Okey. Dan kalau dia punya explainnya adalah specific heat capacity. Simbol dia adalah C, muatan haba tentu. C kecil ya, cikgu? C kecil, muatan haba tentu. And then dia ada Q. Q tu adalah kuantiti haba yang diperlukan ataupun kuantiti haba yang diserap. Okey, dan dia punya M adalah Gsing, bahan berkenaan, dan simbol theta tu adalah suhu. Perubahan suhu. Yang tu dia punya rumus dia lah. Rumus tu digunakan semasa pengiraan, sama ada kita nak kira muatan haba tentu, kita nak kira kuantiti haba dan sebagainya lah. Dia boleh ada 4 simbol berkenaan tu, tengok dari segi soalan dia macam mana. Dan dia punya unit dia, J tu adalah Joule. Kilogram tu unit bagi Gsing, dan darjah Celsius unit bagi suhu. Suhu, ya, betul, Masih. Dan yang saya kata tadi, nilai muatan haba tentu tadi 4,200. 4,200 Joule tu adalah di mana kita perlukan 4,200 kuantiti haba untuk naikkan 1 kilogram bahan sebanyak 1 darjah Celsius. 1 darjah Celsius. Itu nilai dia untuk air lah. Dan Mohsin boleh nampaklah dia punya dalam jadual tu ada beberapa nilai berkenaan, tetapi hari ini kita ambil 2 je. 2 je, cikgu, 2, iaitu kita ambil air 4,200 dan juga minyak parafin. Di situ minyak parafin. Cikgu, saya nak tanya, minyak parafin tu biasanya dalam kehidupan harian kita gunakan untuk apa, cikgu? Minyak parafin ni biasanya dalam kehidupan harian tu kita jarang guna, tapi biasanya kita guna untuk simpan bahan kimia. Bahan kimia yang mudah bertindak balas di udara lah. Contohnya bahan kimia natrium, lagi dia punya tu lithium. So kita kena simpan menggunakan minyak tu. Kalau tak, nanti dia bertindak balas dengan udara di sekeliling. Dia mudah terbakar.
mungkin menyebabkan letupan berlaku. Oh, itulah dia punya kepentingannya. dari segi kimia lah. Kimia. Okey, So kita punya eksperimen kita, di sini ada dua, Masih. Okey, macam cikgu tahu cakap tadi, ada air dan juga minyak ada parafin. air dan juga minyak parafin. So dua-dua ni kalau saya boleh tunjuk sini, saya tandakan A dengan B lah. Maksud mungkin tak tahu dah yang mana satu air, yang mana satu minyak. Sebab kedua-duanya bukan hampir serupa. Dia punyanya colourless, warnanya sama je. Ya. Okey. So apa yang perlu kita buat? Iaitu yang pertamanya saya letak atas ni lah. Okay, ini untuk menentukan yang mana air dan mana yang mana parafin air ni, tu, cikgu. caranya iaitu kita kena panaskan dia nanti. Okey, tapi sebelum kita panaskan dia selama 2 minit, apa yang perlu kita buat adalah kita catatkan suhu awal dia. Okey. So Mohsin boleh tolong saya. Boleh, Mohsin cikgu. buat untuk A, saya buat untuk B lah. Boleh, cikgu. Okey. So kita guna termometer. Termometer ya. So, kita Ada dua, cikgu, sama je kan? Sama je. Okey. Buat dengan berhati-hati. Okey. Betul, cikgu, saya pasang? Betul. Silap tu Mohsin. Dia silap. punya ni ke bawah. Oh, terbalik. Tak apa. Okey. Pembelajaran. Nasib baik ada cikgu. Macam ni ke, cikgu? Ya betul. So dia punya nilai dia tu, point tu pergi kepada Mohsin lah, supaya Mohsin senang nak baca tinggi sikit Mohsin, supaya 20 ke atas. Kita nampak 20 ke atas ni. Macam ni? Nanti yang ni boleh turunkan nanti, tak ada masalah. Okey, macam ni boleh turun. Okay, so atas macam ni ya, cikgu? Atas nanti kan tak nampak kalau rendah sangat. Okey, so kita nak adjust dia untuk turun. Tekan sikit. Okey. Okey, boleh. Boleh, cikgu? Mohsin ambil dulu bacaan awal dia berapa. Okey. Saya kena catat ya bacaan awalnya. Kita ada, betul. Cikgu dah sediakan. Okey, bacaan awal dia. Jadi cikgu kan? Mohsin nampak yang warna perang tu. Okey. Sorry, yang warna silver. Silver tu dalam 25, cikgu. 23. Mohsin boleh turun sikit dia punya ni, termometer. Turunkan lagi Okey. Untuk mendapatkan bacaan yang lagi tepat cikgu. Betul. Okey, mata kena betul sama level. 21, 22, 23, 24, cikgu. 24 nanti saya tengok. Betul. Betul ke? Okey, 24 ya betul. Okey. Saya tulis di sini ya, cikgu. Betul, tulis dia punya bahan A. Okey, untuk bahan B di sini dia tinggi sikit sebabnya bahan yang lain lah. Yang ni lebih kurang 26. 24 darjah Celsius ya, cikgu. Okey. Okey. Lepas tu kita panaskanlah. Okey. Okey. Selama 2 minit. 2 minit ya. Okey. Okey, ni. Start. Okey, sementara kita tunggu 2 minit, ada apa-apa Mohsin nak tanya berkait dengan eksperimen berkenaan lah. Okey, cikgu, saya nak tanya, cikgu. Contohnya kan, saya nak tanya, kalau kita hirup kuah dalam sudu, adakah sama suhu dalam mangkuk dengan suhu yang kita hirup tu? Sama dari segi apa? Muatan haba tentu. Muatan haba tentu. Betul, cikgu. Dia punya suhu dia tu, katakan kuah dalam mangkuk, katakan Mohsin nak hirup sekaligus. Mungkin tak boleh nak hirup lah. Tak boleh, cikgu. Kepanasan dia. And then muatan haba tentu dia tu sama dengan yang dalam sudu. Tetapi disebabkan jumlah isi padu atau kuantiti. Bila kuantiti dia sedikit, maka kita tak rasalah dia punya tu terlampau panas. Kadang-kadang kita kena tiup dulu bagi dia sejuk. Kenapa? Maksudnya kita bagi dia punya suhu yang rendah sikit lah, nak bagi dia turun suhu dan boleh hirup macam biasa. That's why kita guna sudu lah. Okey, faham. Cikgu, saya nak tanya, macam murid-murid dekat rumah kan, sudah tentunya mereka mungkin tak boleh nak buat aktiviti eksperimen ini di rumah. Jadi dekat mana mereka nak buat ataupun nak menyaksikan? Kalau kita nak praktikkan di rumah, di sini contohnya termometer ni susahlah nak dapat di rumah kan. Kalau kita guna yang pakai tembak tu pun mungkin tak valid, sebab yang ni yang tembak tu dia kesan infrared. Okay, mungkin dia boleh guna, tak ada masalah. Tapi kita boleh guna dua bahan yang berbeza. Kita boleh cek, tapi kita kena panaskan sehingga dia mendidih.
Nanti kita boleh bezakan yang mana cikgu. menggelegak dahulu. So di situlah kita boleh nampak yang mendidih dahulu, maka dia punya nilai muatan haba tentu dia lebih rendah. Yang mendidih kemudian tu nilai muatan haba tentu dia lebih tinggi. Memang kalau kita nak nak ukur muatan haba tentu ni memang perlukan haba cikgu. Maksudnya memang perlukan sesuatu benda yang panas. Perlukan haba. Haba yang tu dia serat haba. Bila dia serat haba, maka molekul dalam larutan ataupun yang sini kita guna cecair. Maka molekul dia akan bergerak dan tenaga kinetik tu yang menyebabkan peningkatan suhu. Okey, saya rasa dah cukup dah 2 minit dah cukup masa. Ya, cikgu? Okey, saya tengok dulu suhu peningkatan suhu sini saya 40. Okey. 4. Okey, mosenya berapa itu? Saya punya tinggi 43 cikgu. 43. Betul cikgu? Okey, betul. Okey, kita catatkan. Okey, 43, 44. 43 darjah Celsius. Darjah Celsius. So saya ni kalau dia tengok 44, bila naik sikit dia akan makin naik sampai 50. Cepat dia naik tu 56. So kita tutuplah. Nanti kita mendidihkan nanti susah. Betul. Berasap okay, kat sini. Betul, berasap nanti tempat ni nanti susah kita berkejaran lari dah. Okey, so di situ kita boleh nampak yang Mohsin punya tadi adalah 43. Yang saya punya tadi bila saya cek balik tadi, yang first saya ambil tadi bila lambat sikit dia jadi 55. Okey, so kita tolak saja nilai tu lebih kurang. Okey, 5. Kena tolak cikgu ya? Ya. Okey. Okey, yang asal tadi 24. Yang kemudian last tu 43. So nilainya jadi cikgu saya kira saya dah lama tinggalkan ni sekolah. Lebih kurang 19 darjah Celsius. 19 darjah Celsius. Okey, yang Mohsin adalah bahan B, peningkatan dia 19 darjah Celsius. Ya, betul. Okey, yang saya selama adalah 2 minit bahan Mohsin adalah bahan A. Yang saya tadi adalah bahan B. Peningkatan dia sebanyak 29. Mohsin boleh nampak situ. Yang mana yang Mohsin punya bahan A adalah 19. Yang saya punya adalah 29. Okey, cikgu, biar saya teka. Yang mana air, yang mana parafin? Yang mana air, yang mana parafin. Yang tu biasanya kita katanya kita bagi test kepada pelajar, kita bagi dua bahan yang tidak diketahui namanya tetapi kita beritahu awal. Kita guna satu adalah air, satu adalah parafin. Maka murid kita perlu uji kalau dia buat eksperimen di makmal, maka dia perlu ujilah dunia peningkatan suhu. Maka yang Mohsin nak jawab tadi apa? Okey, sebelum tu cikgu kan, kita nak tahu muatan haba dia cikgu. Muatan haba tadi yang ada dalam jadual tadi iaitu air 4200, manakala parafin adalah 2100. Okey, kalau dekat situ saya dah tahu dah mana parafin dan mana juga air. So air yang mana? Air saya punya bahan A adalah air. Bahan A, saya punya bahan A. Dan bahan B adalah parafin. Parafin, ya betul. Betul cikgu? Betul. Pak Mohsin tak tahu awal lah bahan yang mana, saya je lah yang tahu. Warnanya memang sama memang cikgu. Sama, memang tak berubah. Tapi melalui kita dah kira muatan haba tentu, kita tahu yang mana satu parafin. So kemahiran yang murid dapat hari ini nak tentukan dua bahan yang sama jenis dari segi warna dia tetapi berbeza dia punya kandungan dalam lah. Satu air, satu lagi adalah minyak parafin. Kalau kita bagi dua yang berbeza warna, mungkin dia boleh kata dia boleh anggap yang tu bahan apa, yang ni bahan apa, so kita tak bagi yang dua berbeza. Faham cikgu, kalau kita daripada awal lah. Kalau kita dapat tengok dekat kaca TV pun, kita boleh nampak sendiri cikgu kan, bezanya. Saya punya A ni macam dia beruap. Yang cikgu punya dia kurang beruap. Kurang beruap sebab dia minyak minyak tu dia. So ada apa-apa lagi Mohsin nak tanya berkait dengan eksperimen ni lah? Untuk eksperimen ni saya clear. Cara kita, kalau kita tak tahu yang mana satu parafin dan juga yang mana satu air, dengan eksperimen yang macam ni lah kita boleh tentukan muatan haba tentu bagi air dan juga parafin. Okey, di situ juga kita boleh kira dia punya nilai muatan haba tentu. Untuk air betul ke 4200, untuk parafin betul ke 2100, tetapi untuk eksperimen yang pertama ni kita tak kira lah. Kita akan kira muatan haba tentu untuk eksperimen yang kedua nanti. Okey, baiklah sekarang. Ini cuma kita nak tunjuk peningkatan suhu sahaja. Okey, sekarang kita dah guna cecair cikgu kan? Lepas ni mungkin kita boleh guna pepejal boleh cikgu? Okey, mungkin insya-Allah. Okey, boleh kita cikgu? Boleh. Okey.
Okey, ada apa nak tanya Mas? Kalau yang lain selain daripada yang ni lah. Kalau untuk eksperimen ni saya rasa saya dah clear dah cikgu. Dah okey dah. Dah okey dah. Dah perfect dah. Tak adalah perfect cikgu. Okey Mas. Okey, saya nak tanya apakah bahan pepejal yang akan kita guna cikgu untuk eksperimen ni? Okey, pepejal untuk eksperimen nanti yang kedua nanti kita guna untuk muatan bertentu air lah tadi. Dan satu lagi kita akan kira untuk blok. Kita panggil blok benda ni bongkah aluminium lah yang ni. Oh, bongkah aluminium. Yang ni tapi yang ni lambat lagi lah kita guna kemudian nantilah. Kita tak buat sekarang lah yang tu. Okey. Kalau macam yang ni boleh cikgu? Okey, yang ada dua tu. Lupa saya sebelum muncul lah. Itu. Okey, sebelum tu Mohsin, boleh Mohsin tolong saya angkatkan dulu. Okey. Angkat saja tak payah buang. Okey. Angkat saja. Okay, kita alih sikit. Tapi saya perlu guna ni lah setengah sebab dia panas sikit. Okey, jadi inilah apa orang kata langkah-langkah yang perlu murid-murid ikut cikgu ya. Supaya kita sentiasa berada dalam keadaan yang selamat ketika. Okey, yang ni ada dua. Boleh bagi saya tu. Yang mana cikgu? Okey, dua-dua. Okey. Dua-dua kita letak ni. Yang ni boleh Mohsin alih sikit dia punya tu. Okey. Okey. So yang ni kita just tuang saja. Yang ni saya air. Tuang air je lah. Tapi kita boleh buka ni tuang je tak ada masalah. Okey. Okey. Ni air apa cikgu? Air suling ya? Ini air suling. Air biasalah. Okey, anggarannya sama je. Oh, cikgu dah tuang ya? Saya tuang dah dua-dua. Okey. Okey. Dia punya kuantiti tu samalah. Kalau kamera boleh point tu, dia punya kita masukkan air lah dalam ni. Okey, ada air dalam je. Okey, and then kita panaskan. Kita start dia punya ni. Okey. Dan kita akan tentukan yang mana satu mendidih dahulu. Dan masa dia mendidih tu berapa masa yang diambil. Okey, antara dua ni lah. Antara dua logam kenaan. Satu ni, yang ni dinamakan tank aluminium, tank kuprum. Yang ni adalah tank aluminium. Okey. Yang inilah yang Mohsin beritahu tadi kalau di rumah lah. Alright. Cikgu, so, anak murid kita boleh buat yang ni. Boleh? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Baiklah cikgu, sementara kita nak tunggu dan nak tengok hasil dia, kita kembali selepas ini dan jangan ke mana-mana. Okey. Baiklah, kita bertemu kembali dalam Mahir Didik TV KPM. Baiklah, seperti yang kita lihat tadi, ada dua, aluminium dan juga kuprum ya cikgu? Ya, betul. Tadi saya tengok kuprum, air dalam kuprum yang menggelegak dulu cikgu. Ya betul. Kenapa? Apa kesimpulannya cikgu? Kesimpulannya kuprum, dia punya tank dia tu muatan haba tentu dia lebih rendah lah berbanding dengan aluminium. Sebab itulah air dalam kuprum menggelegak terlebih dahulu. Biasanya berapa lama cikgu nak tunggu air dalam kuprum tu menggelegak? Tadi yang kita yang kita tengok video tadi, lebih kurang 5 minit. 5 minit. 5 minit pemanasan berlaku, and then dia bergantung kepada kuantiti air. Yang tadi saya just tuang je lebih kurang separuh. Separuh tu lebih kurang 50 mililiter. Faham. Dia sebenarnya bergantung pada air, jisim kuantiti air dan juga masa pemanasan dia lah. So tadi kalau kita tengok dia mendidih dahulu, maka kalau ikut sebenarnya tadi saya just nak tunjuk saja kalau ikut eksperimen yang betulnya macam biasalah kita sukat dulu dia punya kita tentukan dia punya suhu awal, and then sehingga suhu mendidih itu adalah 100 darjah Celsius. So tak perlulah kita ambil bacaan yang akhir tu 100 darjah Celsius, tetapi bacaan yang satu lagi tu kena ambil sebab bila kita nak stop masanya dua-dua, cuma yang satu lagi tidak mendidih, maka kita kena tahulah pendekatan suhu dia tu banyak mana. Walaupun
dua-dua cecair adalah sama, iaitu air. Itu kita dah guna cecair, cikgu. Ya, lepas ni tadi cikgu cakap kita nak guna pepejal. Ya betul. Jom kita. Kita yang pertama dulu, saya tunjuk dululah apa bahan yang kita perlukan lah. Okey, yang ni namakan blok aluminium lah. Tadi kita guna tin aluminium. Dan yang kedua, nanti kita guna air, tapi air kita tak dalam bikar. Maksud boleh tunjuk bikar daripada Mohsin. Ni bikar. Itu bikar. So yang ni kita guna. Eksperimen nanti kita perlukan pemanas, yang ni dipanggil pemanas rendam. Pemanas rendam ya, cikgu. Saya punya ada, Mohsin pun ada. Nasib baik. Lepas tu termometer, of course lah. Termometer untuk sukat dia punya suhu nanti, sebab kita akan panaskan dia selama beberapa minit. Dan kita biar je lah dia punya tu nanti. Lepas tu yang ni adalah bekalan kuasa. Bekalan kuasa. Ini yang penting lah, cikgu. Kita kena gunalah. Kalau tak ada ni tak menjadilah kita punya eksperimen. Dia punya tu lah untuk bagi untuk panaskan dia punya sama ada blok aluminium ni bongkah. Kadang-kadang kita panggil blok aluminium, kadang dia panggil bongkah aluminium. Dua-dua tu. Alat yang sama lah. Ya, alat yang sama. Tapi cikgu, saya nak tanya, kenapa cikgu punya bongkah aluminium dengan saya punya bongkah aluminium? Saya punya berbalut tisu. Ya, sebab tu satu saya punya ni. Dan juga cikgu punya bikar. Bikar Mohsin tu tak ada. Bikar saya tak berbalut tisu. So, cikgu punya yang berbalut. kita nak guna eksperimen nanti, kita guna yang dah dibalut dengan tisu. Okey. So, dua-dua tu kita balut tisu lah. Mohsin tahu ke apa peranan tisu tu? Agak-agak Mohsin masa belajar dulu-dulu. Saya ingat balik, cikgu. Saya flash kejap. Okey, saya dah tahu. Kita balut menggunakan tisu sebab kita tak nak haba ni bebas, cikgu. Kita nak perangkap haba dalam ni. Kita betul, kalau cikgu? Boleh 100% haba tu tertumpuk di sini je. Bila dia dah bebas keluar, maka muatan haba tu kita nak dapat nilai tu mungkin kurang. Bacaan dia tak tepat lah, cikgu. Tapi mungkin eksperimen yang kita buat nanti mungkin bacaan dia tak sama dengan yang betul-betul piawai lah. Mungkin ada, nanti saya akan ceritalah berkait dengan dia punya kesilapan apa yang kita lakukan. Bukan kita nak dah tahu awal kesilapan, kenapa kita tak baiki awal. Sebab apa-apa pun kita buat secaranya, sebab dalam ni dalam studio. Sekarang ni aircon. Mungkin dia akan mempengaruhi sedikit lah. Orang kata apa, persekitaran dia mempengaruhi. Tapi kita nak elakkan dia punya haba tu lagi banyak keluar, menjejaskan kita punya nilai. Sebab itulah kita balut menggunakan tisu. Selain tisu mungkin kita boleh guna kapas. Kalau surat khabar boleh, cikgu? Surat khabar tak boleh lah. Sebab tisu ni dia lembut sikit. Surat khabar pun boleh, kita balut dulu surat khabar dan baru balut tisu kat luar. Kalau kain boleh lah, cikgu? Kain pun boleh. Kain pun boleh. Di situ pun saya letak kain tu. Ni. Kalau kita nak guna pun boleh, tak nak guna pun tak ada masalah. Baiklah, cikgu. So kita boleh setting dulu. Mari kita. So yang pertama, yang Mohsin tu boleh guna aluminium lah. Yang saya guna dia punya ni. Saya punya aluminium ya, cikgu. Boleh je letak. Mohsin boleh je guna letak tu, tak ada masalah. Sebab saya perlukan kaki retak. Sebab saya nak letak dia punya termometer. Yang keduanya saya perlukan air lah. Sebelum tu, sebelum saya sukat air tu, apa yang Mohsin perlu buat adalah Mohsin dia punya aluminium ni dia ada dua lubang. Dua lubang. Lepas tu Mohsin nampak tak ada sedikit minyak dalam bekas tu? Yang ni, cikgu? Ada minyak tu. Minyak ni. So Mohsin titik je sedikit minyak kedua-dua lubang berkenaan. Dalam kedua-dua lubang ya, cikgu? Mohsin letak dulu. Sementara tu saya setting yang ni. Saya letak ya, cikgu? Boleh Mohsin. Tak banyak kan? Sikit je kan? Sikit je. Kalau nanti dia melimpah. Cikgu, saya nak tanya, apa tujuan kita letak minyak dalam blok aluminium ni, cikgu? Saya baru nak tanya Mohsin. Hari ni saya banyak nak tanya Mohsin sebab Mohsin adalah murid saya hari ini. Biasanya kita akan tanya murid lah. Kalau dia ada ilmu dia lebih, dia boleh share dengan kawan-kawan. Tujuannya adalah minyak tu dia punya muatan betul-betul dia rendah. And then haba daripada pemanas rendam tadi, dia akan transfer kepada minyak dan dia akan panaskan dia punya blok tu. Dan juga satu lagi tu, dia punya daripada minyak juga akan pergi kepada termometer lah. Kalau tak nanti kalau kita just letak saja mungkin akan jadi dia punya tu mungkin haba akan keluar dulu sebelum dia 100% tu. Jadi kita nak bagi minyak tu sekata dia punya
pengaliran haba dalam tu. Cikgu, saya nak tanya, tadi saya letak, saya terus tuang dalam lubang ni kan cikgu? Ya. Mesti kena dinding-dinding lubang ni ke cikgu? Tak apa, nanti kita letak pemanas rendam nanti dia akan dia akan pergi pada kesusahan. Saya takut kalau tak jadi cikgu, kalau saya salah buat. Tak apa, kita boleh tambah aja. Okey, so yang kedua adalah kita letak pemanas rendam. Mohsin boleh letak je, dia starting dia letak je tak ada masalah, tapi saya ni terpaksa guna yang ni lah. Yang ni macam mana saya nak letakkan cikgu? Letak je dalam lubang yang besar yang tu. Ni, Okey. Okey. Okey, saya letak di hadapan. Mungkin murid-murid dekat rumah nak tengok juga. Okey. Okey cikgu. Okey, boleh Mohsin. Okey. Okey, dan seterusnya kita sambungkan wayar berkenaan. Okey, Mohsin boleh nampak ke dia punya wayar boleh. tu? Ikut warna je cikgu kan? Tak, Mohsin. Oh, lain. Okey, dia situ dia ada dua. Satu dinamakan DC. Okey, satu lagi adalah AC. AC, okey. Apa bezanya? Di sini biasanya untuk bekalan kuasa yang kekal. Contohnya sel kering, bateri. Tapi yang ni kita guna AC. AC. AC itu adalah bekalan kuasa biasa kita guna di rumah lah. Alternatif current. Harus ulang alik. So, Mohsin letak je AC tu kat mana, warna hitam ke merah ke mana-mana, tak ada masalah. Yang AC ni ya cikgu? Yang dua-duanya pada AC. Okey, Mohsin boleh buka dulu dia punya tu. Okey, letak dulu. Saya tengok cikgu punya Okey, tak ada masalah Mohsin sebab hari ni Mohsin belajar kan. Okey. Okey cikgu. Okey, saya nak sambung dulu kat bawah ni. Boleh saya tunduk sekejap. Okey, cikgu nak sambung. Lah. Oh cikgu, saya punya tak on. Okey. Okey, barulah boleh kita buat eksperimen ni cikgu. Okey, dan yang kedua kita perlu guna dia punya bekalan kuasa ni pada nombor 12 lah. 12 tengok ya. Dia punya pastinya dah setting 12 lah. Oh dah cikgu. Okey, lepas tu kita on lah. Okey, sebelum on. Ya. Termometer letak dan masih catatkan dia punya bacaan awal lah untuk termometer letak kat mana cikgu? Letak dalam lubang yang kecil. Ni Okey. Okey, tunggu sekejap mencapai keseimbangan. And then kita tengoklah dia punya suhu awal. Okey, saya ambil dulu suhu yang ni. Suhu awal air saya ni adalah 26 darjah Celsius. Okey. 26 ya. Saya punya 25 cikgu. 25. Okey. Okey, sebelum tu satu lagi Mohsin, yang air saya masukkan dalam ni adalah sebanyak 200 ml atau sentimeter padu, dan bila kita timbang dia adalah 200 gram. 200 itu kalau kita tukar jadi berat lah. Tukar kepada kilogram lah nanti. 0.2. Yang Mohsin punya tu yang saya dah timbang di rumah hari tu iaitu 1 kilogram. Berat tu. Berat ni apa ni? Blok aluminium ni. Okey, 1 kilogram. So kita dah setting dia punya suhu awal, and then kita on lah. Boleh on cikgu boleh on. So Mohsin tengok dia punya tu ada nilai dia tak? Ada cikgu. Di sini lebih kurang 11 betul? lebih. 12. Saya punya 12. So kita start dengan jam randik kita. Okey, kita panaskan dia selama 5 minit. Lama tu 5 minit. Lama cikgu. Okey, apa kita nak buat? Seterusnya Mohsin. Ya cikgu. Sementara kita tunggu 15 minit. 5 minit Mohsin. Ada Mohsin nak tanya apa-apa tak yang berkait? Sementara kita tunggu eksperimen cikgu, ni lah. saya nak tanya. Ini dari segi eksperimen. Ya, dari betul. segi kita punya aktiviti harian. Adakah kita menggunakan konsep ini dalam aktiviti harian kita? Contohnya dalam aktiviti apa? Okey. Apa saja eksperimen yang kita buat daripada awal tadi? Yang pertama kita tengok dua cecair yang berbeza dari segi peningkatan suhu, and then yang kedua tadi yang tipenya kita tengok dua tank yang berbeza logamnya, and then sekarang ni kita nak tentukan muatan haba tertentu bagi air dan juga blok aluminium. Maka aplikasi, biasa kita panggil aplikasi dalam kehidupan seharian. So Mohsin boleh tengoklah pada saya punya bahan berkenaan, dan juga kat belakang tadi yang kuali ada pelbagai jenis kuali lah. Okey, pelbagai jenis kuali. Yang pertamanya aplikasi hariannya adalah dari segi muatan haba tertentu. Kalau sini kita tengok di sini ada
Ni kita panggil pembakar roti. Okey. Pembakar roti ni dia ada tempat yang kita pegang dia. Okey. Dengan selamatlah. Dengan selamatlah. Di mana yang ni dia mempunyai muatan haba tertentu yang rendah. So dia lambat panas lah. Okey, selamat dia. Dan yang pentingnya adalah bahagian dalam dia ni. Bahagian dalam ni, jaring-jaring dia ni pemanasan dia berlaku dan dia akan pindahkan haba berkenaan kepada roti lah. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, kuali yang Mohsin guna tadi. Okey, pemegang dia tu. Pemegang dia juga menggunakan muatan haba tertentu yang rendah. Tapi yang pentingnya kuali berkenaan, bentuk tak kisah, warna pun tak kisah. Tapi dia punya bahagian bawah. Kalau kita tengok di sini, kalau saya ambil cikgu boleh ambil ya. Okey. Itu kuali yang saya guna tadi cikgu. Ya, Mohsin. Ada dua kuali. Yang ni kuali zaman lama taklah. Kuali yang sentiasa kita pakai. Betul. So kita nampak dia punya tu bentuk dia aluminium. Tapi kalau dia guna, bila saya tengok dia punya bahan yang digunakan tu, dia tidak guna satu logam saja, dia campur 2-3 jenis logam, tetapi mempunyai muatan haba tertentu yang rendah. Jadi dia cepat panas saja. Cepat panas. Yang tadi yang saya tu mungkin saya silap beritahu kot. Yang ni dia menggunakan muatan haba tertentu yang tinggi. Okey, maafkan saya lah. Saya dah tertukar dengan dalam tu. Okey, muncul perasan dia tu. Okey, so yang ni bahagian bawah dia. Okey, nampak dia punya ni, bentuk dia ni. Okey, dia punya ni adalah tekstur bawah dia pun lain cikgu. Kalau macam ni kita nampak dia lain, sama saja. Betul, sama, cuma yang ni dia punya ni dia ni. So haba yang diserap di sinilah akan dipindahkan ni. So kalau tengok kenapa warna hitam apa semua? Warna hitam satunya haba cepat menyerap. Cepat diserap dan juga untuk dia ni ubah transfer kepada makanan lah. Dan satu lagi dari segi dia punya tu biasa kita panggil bahan yang digunakan ni adalah yang tidak melekat. Okey, yang melekat tu yang tu ceritanya lain. Dah tajuk lain lah. Tajuk yang tu sebabnya biasanya ada bahan yang kita namakan teflon dan pelbagai. Kalau Mohsin tahu, Mohsin ada tengok yang mana-mana penjualan dia banyak berkait dengan bentuk tak kisah. Bentuk dan warna tu itu salah satu daya tarikan. Tetapi bila kita tengok beberapa jenis tu, kita tengok dia punya bahan yang digunakan untuk mempercepatkan makanan kita masak lah. Tadi cikgu ada cakap pasal bahan kan cikgu? Ya, bagaimana pula dengan permukaan cikgu? Kalau kita tengok permukaan dia kalau nak licin apa semua, kalau yang ni dah kita panggil yang ni, yang jenis rata ni sesuai untuk mana-mana dapur lah. Okey, kalau yang tu untuk dapur yang sesuai yang tu lah. Yang ni yang biasa lama. Dan yang tu kalau Mohsin tengok kenapa warna tempat pemegang ni, dia tu hitam cikgu. Yang tu juga dia muatan betul-betul dia lebih tinggi lah. Sebab apa? Sebab dia panas juga tapi tak sepanas kuali berkenaan. Okey, dan satu lagi. Biasanya kalau kita tengok sini dah sampai 5 minit belum? Okey, sikit lagi lah. Satu lagi, jari ni biasanya lah kalau kita nak perhatikan daripada jari ni, katakan di rumah kita nak bakar ayam apa semua, takkan kita nak perkataan bakarnya, takkan kita nak guna kuali. Betul. Maka saya bawa dia punya contoh. Okey, contohnya yang ni jaringnya dah siap lah. Ini biasa kita buat murid BBQ. di rumah boleh cari. Boleh cari dia punya dawai, and then dia buatlah dawai yang ni dicantum. Di situ dipanggil inovasi lah. Walaupun benda tu nampak sama je, boleh beli yang dah siap, tak ada masalah. Okey, zaman PKP ni kan, nak banyakkan aktiviti dekat rumah apa semua. Kalau ada dawai besi kat rumah je, so kita buatlah bentuk ni. And then kalau kita nak cepat lagi banyak dawai dia, banyaklah penyerapan haba berlaku. Jadi cepatlah makanan tu masak cikgu. Kita guna yang dah siap tu, pemanggang lah yang dekat belakang tu. Yang tu. Okey, biasa orang bakar ikan tu cikgu. Ya betul Mohsin. Okey, Mohsin rasanya dah cukup 5 minit. Dah cukup ya cikgu? Okey. Mohsin perlu tengok tu lah dia punya peningkatan suhu kita. Okey, saya tengok yang saya punya lah untuk air. Okey, saya punya. Okey, dia naik sebanyak sehingga 36. Saya punya 38 cikgu. Kalau awal-awal tadi saya tengok lah, sekarang dah 39. Okey, saya ambil 38 lah. Ambil 38. Okey, kita catatkan. Okey, so kita boleh off lah yang ni. Off cikgu Okey, boleh off. Itu. Okey, sekarang ni bacaan Mohsin dah dapat, iaitu
Boleh? Dah dapat dah mesin? 26. Kalau sebelumnya 25. 25, saya punya 26. Saya punya selepas 38 cikgu. 38. Okey, perbandingan dia, perubahan suhu dia sebanyak berapa tu? Kejap cikgu, macam biasa. Biasa kira kena comot sini. Okey, berapa tadi? 38 dengan 13 lah. 25, 13 darjah Celsius. So, bagaimana kita nak kira? Tadi kita dah tengok dia punya tu. Okey. Pengiraannya. Okey. Okey, Mohsin dah ada formula dia. Mohsin boleh catat lah pada boleh cikgu. Pada whiteboard saya alih sikit ni. Okey, sekarang saya tunjuk cikgu. Okay, C boleh, kecil untuk muatan haba tertentu, ya betul. Okey. Kita nak cari ni kan cikgu? C ni. Kita nak cari C. T bahagi M delta theta, betul cikgu? Okey, betul. P itu adalah kuasa, T adalah masanya. Okey, unit dia Joule, kilogram. Okey. Darjah Celsius. Okey, betul. So kita masukkan nilai lah. Okey, yang tadi kita guna pemanas, yang ni dinamakan pemanas rendah, kita guna nilainya 50. 50 cikgu. Okey, 50. Masa kita 50. 5 minit kita tukar kepada saat lah, iaitu 5 darab 60 dapat 300. So GSIM-nya berapa? Bahagi 1.0. 1.0 darab dengan perubahan suhu Mohsin punya tadi. Tadi 13 cikgu. 13. Okey. Nak congok ke? Nak saya tolong kira ke? Saya tolonglah. Memandangkan cikgu. Saya perlukan bantuan daripada cikgu. 50 darab dengan 300 sama dengan 15,000 bahagi 13. Okey, kita dapat 1,154 lebih kurang. 54 cikgu. Ya, 53.8 kita ambil 54. Sebab kita bundakan ni cikgu. Ya, betul. So inilah jawapan dia. Okey, jawapan yang ni untuk bongkah aluminium. Okey, untuk bongkah untuk cikgu, air. Unit kan cikgu sebelum ni. Okey, unitnya. Dekat part ni lah biasa kita kehilangan markah cikgu kan. Saya dah biasa buat tu cikgu. Okey. 1154 unit dia kita nak tulis dekat hujung ni cikgu. Kat hujung lah macam biasa. Ni yang ni lah kan. Ya, betul. Joule, kilogram, Celsius. Okey. So betul itu. Okey, sebelum tu saya remark sikit lah. Okey, biasanya kalau dalam soalan, yang ni kita akan dapat satu markah. Dia ni dinamakan gantian. Okey. Dan yang ni dia akan dapat teruslah kepada jawapan je satu markah. Dan unitnya kalau kita abaikan, tengok pada waktu keadaan berkenaan lah. Tapi semasa pembelajaran, sebolehnya tulis unit berkenaan. Kemungkinan mungkin dapat satu markah lagi, dapat 3. Betul. Rezeki cikgu kan? Rezeki. Tapi memang penting. Ya, betul. Dan untuk air, Mohsin boleh kira untuk saya. Boleh. Saya beritahu nilai je. Okey. Mohsin buat tepi ni lah sama boleh, dengan terus. Formula yang sama. Okey, 50 darab 300 sama je. 50 darab 300. Bahagi. Boleh nampak budak-budak kat rumah? Boleh. Okey, bahagi. Boleh, saya yang boleh. 0.2. 0.2. Ya, darab dengan perbezaan yang saya dapat tadi adalah 10. 10. So, saya kira 50 darab 300 samalah 1,500. Betul kan? 15,000 je. Sorry, 50 darab 300. Aduh. 15,500 bahagi dengan 0.2 darab 10 tu adalah 2. Okey, nilainya adalah 7,500. 7,500. Unit dia lah. Unit sama. Unit jangan lupa. Saya dah macam ni lah cikgu. Boleh. Celsius. Ini jawapannya. So jawapan kita, saya kalau dari rumah tu saya beranggapan nilai kita dapat lebih rendah. Tapi nilai yang kita dapat ni lebih tinggi daripada yang betul. Apa yang mempengaruhi itu cikgu? Mempengaruhi itu rasanya dari segi dia punya ni terlebih haba ke, mungkin terlebih haba yang diberilah. Balutan tu mungkin terlebih sangat, jadi dia perangkap semua haba di situ. Tapi tak ada masalah sebab yang ni
kita dah jalankan eksperimen. So data tu betul bagi eksperimen yang kita jalankan. So untuk nasihat saya kepada murid-murid di rumah lah, tak perlu takut dengan nilai kita dapat sebab apa yang kita lakukan. So, nilai yang kita dapat tu berdasarkan apa yang kita buat lah. Tak semestinya kita kena adjust nilai sehingga dapat nilai yang piawai. Nilai yang piawai itu sebagai kita punya panggil apa, guideline. Kalau dalam bahasa Inggeris panggil guideline lah, sebagai titik untuk pengiraan yang sebenarnya. Di sini pun samalah, dia punya gantiannya 1 markah. Lepas tu yang ni biasanya kalau dia buat kira satu-satu tanpa kalkulator buat macam ni lah. Tapi yang ni kita tak ambil. Tapi kalau ni kalau tak buat pun tak ada pengurangan markah. Tak ada masalah. Dia terus. Tapi kalau murid buat, dia terus salin je yang ni, and then ataupun dia tak buat yang ni, dia terus dapat yang ni. Okey. Kita beranggapan apa? Beranggapan dia tengok di sebelah. Kat situ pun cikgu dah tahu Ya, betul. Okey, itulah ini teknik menjawab soalan juga. Tapi lagi kita bagi markah 1 sajalah. Yang ni tak ada. Okey, faham. Itu dia teknik menjawab soalan. Baiklah cikgu, kita nak berehat seketika. Okey, boleh. Okey, kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. KPM. Baiklah, kita bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Baiklah cikgu, tadi cikgu ada sebut tentang bayu laut, bayu darat kan cikgu? Ya, betul. Bila cikgu sebut tu saya teringat suasana dekat pantai, dekat pulau. Cikgu asal Terengganu kan? Ya, betul. Saya paling suka pergi Pulau Terengganu. Apa kaitannya bayu laut, bayu laut dan bayu darat cikgu untuk hari ni? Saya suka pergi laut kan? Suka cikgu. Pergi pantai, pulau. Tapi saya duduk di Terengganu, saya tak pernah pergi Pulau Redang, serius. Nanti kita pergi cikgu. Saya bawa cikgu. Okey, berkait dengan bayu laut, bayu darat. Kalau mau saya pergi pantai, kadang-kadang kita rasa dia punya pasir dia panas. Betul. Kenapa? Okey, yang dinamakan bayu laut tu adalah berlaku pada waktu siang. Okey, di mana berlaku pada waktu siang tu, di mana matahari dia panaskan permukaan darat dengan cepatlah berbanding dengan laut. So dia punya pemanasan daripada darat tu akan pergi kepada laut, and then yang tu dinamakan dia punya putaran dia lah. Yang tu dinamakan bayu laut. Sebabnya muatan haba tentu laut tu lebih tinggi. Jadi bayu laut berlaku pada waktu siang. Bayu darat berlaku pada waktu malam. Di mana air laut tu lebih panas berbanding dengan darat. Suhu dia berlaku di darat. Berlaku pertukaran. Okey. Itu dinamakan bayu. Kadang-kadang kata, kenapa bila kita pantai pada waktu malam ni rasa pasir dia sejuk, tapi siangnya rasanya panas. Kadang bila panas pada pasir tu, kita masuk dalam air tu rasa sejuk. Kenapa? Yang tu kita boleh kaitkan dia dengan muatan haba. Tentu kadang kita tak perasan bila belajar, rupanya belajar muatan haba tu berkait dengan ni bayu, kadang kita tak ingat. Betul. Fenomena alam. Lepas ni kita dah belajar, bolehlah kita cerita cikgu kan. Kalau saya pergi pulau, sekarang ni bayu laut. Nampak pandai sikit dekat pantai cikgu kan. Betul masih. Okey cikgu. Okey. Mungkin apa yang boleh cikgu rumuskan untuk pelajaran kita hari ini cikgu? Okey, untuk pelajaran kita hari ini, saya harapkan murid-murid di rumah juga muhsin sekali lah, yang betul kita dah dapatkan muatan haba tentu dan kita boleh bezakan dua larutan, di mana kalau suhu dia meningkat dengan lebih cepat ataupun suhu meningkat dengan lebih lambat, maka kita tahulah muatan haba tentu mana lebih rendah, lebih tinggi. Begitu juga dengan air dan juga dengan pepejal tadilah. Dan kita boleh kaitkan dengan persekitaran kita lah. Kenapa kuali, kadang-kadang mak kita suka guna kuali ni. Ada beza dia. Ada bezanya. Betul cikgu cakap baru saya perasan. Bukan suka saja dia bagi penggunaan kuali berkenaan. Okey, sebab saya ingatkan mak saya suka suruh guna kuali tu je sebab kuali favorite. Kuali favorite tidak. Dia ada teknik dan cara. Itulah dia pelajaran kita untuk hari ini cikgu. Kepada murid-murid di rumah, terima kasih kerana bersama kami selama 1 jam. Semoga kita berjumpa lagi dan jaga diri. Assalamualaikum dan bye. Bye cikgu. Bye. Na. Gano kita.